Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu Korean movie. Tajuk dia ialah Sinkhole, diriliskan pada tahun 2021. Durasi masa selama 1 jam 54 minit. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Lee Kwang Soo, Kim Hae Jun, Kim Song Kyun, Nam Da Reum dengan Cha Seung Hoon. Permulaan cerita, ada sebuah family, diorang ni baru beli rumah dekat Seoul tau. Tiba-tiba anak dia bagi tahu ayah dia. Dia kata, "Ayah, tengok ni, saya letak guli dekat lantai, tiba-tiba guli ni bergerak. Bukannya hantu tau, tapi struktur tanah dah rasa macam agak macam sengit sikit kan." Tapi bapak dia macam fikirkan, mula-mula dia macam tak ada apalah tu, tak ada apa. Nanti next kemudian harinya barulah dia fikir. Dia kata, adakah struktur tanah? Tak apalah, aku perlu siasat. Tengok keadaan sekeliling rumah. Mula-mula dia perasan ada rumah retak lah. Lepas tu ada pintu kaca yang depan tu kan, sebelum kita nak masuk rumah kita kan ada pintu kaca kan. Pintu kaca tu pun macam pecah. Jadi dia macam syak, macam kenapa keadaan sekeliling rumah aku ni macam pelik macam tu kan. Diringkaskan cerita, nanti ayah dia duduklah dekat rumah dia orang tu, tidur lah. Yelah waktu rehat kan, waktu cuti. Jadi dia pun tidur kat rumah tu. Tiba-tiba rumah dia orang runtuh masuk ke dalam tanah. Bukannya dalam yang sikit-sikit tau. Semua rumah tu sampai dah terjatuh dalam sangat. Aku rasa dalam 250 meter ke dalam tanah. Seramai 5 orang hidup tau, 4 lelaki 1 perempuan tau. Jadi diorang ni rasa macam okey, tak apa, kita boleh survive. Mungkin ada orang pasukan penyelamat akan bantu kita lah. Mula-mula pasukan penyelamat tu dia turunkan drone tau. Disebabkan signal lemah kat bawah tanah kan, jadi drone tu jatuh macam tu je. Tak dapat lah diorang tengok macam mana keadaan persekitaran diorang yang kat bawah tanah tu. Jadi diorang decide untuk baling pula handphone emergency. Bila tak ada signal pun boleh call. Jadi isteri salah seorang daripada yang 4 orang lelaki tu, diorang telefon kan. Dia cakap anak ada dekat dalam lift. Jadi lelaki tu rasa macam, aku elok-elok duduk dekat atas ni, macam mana anak aku kat bawah tu kan. Jadi diorang decide untuk pergi cari anak dia secepat mungkin. Sebab masa tu lah hujan lebatnya dan menyebabkan aku rasa macam nak kata kategori banjir kot. Aku rasa macam tu lah, sebab air semakin tinggi. Jadi dia cepat-cepat perlu turun ke bawah untuk bantu anak dia. Jadi diorang perlukan bantuan daripada 3 orang lelaki lain untuk pegang tali, untuk pastikan yang lelaki tu tak jatuh teruslah ke dalam tanah kan. Maksudnya adalah bantuan daripada tali tu. Tiba-tiba bila dia nak pergi ke anak dia, disebabkan tanah runtuh lagi, jadi diorang terlepaslah tali tu. Dan apa yang terjadi dekat antara anak dengan bapa yang ada dekat bawah tanah tu. Tapi tu bukan ending dia, sebab bapa dia berjaya bawa balik anak dia tu naik ke atas dengan bantuan kawan-kawan dia yang lain. Semakin lama air tu semakin banyak dan menyebabkan diorang ni akan tenggelam. Jadi diorang decide, macam mana aku nak buat ni? Okey, jom kita kumpulkan botol-botol kosong untuk jadikan pelampung. Disebabkan botol diorang jumpa tu tak adalah banyak sangat, jadi mungkin mampu menampung dalam 2-3 orang je. Jadi tiba-tiba ada satu orang lelaki ni, dia berjaya jumpa satu tangki kecemasan, di mana tangki tu besar, boleh masuk ramai-ramai tau kat dalam tu. Apabila diorang semua dah masuk dalam tong kuning, tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia tak masuk dan dia akan duduk dekat luar. Dia akan tutup lah tong tu daripada luar. Jadi diorang semua sedih lah, diorang nangis sebab diorang kata tak nak lah macam tu, tak nak lah salah seorang daripada diorang mati. Kalau boleh biarlah semua hidup kan. Jadi kalau korang nak tahu, masa nak pastikan kuning tu naik ke atas, dia ada je sebenarnya dekat luar tong kuning tu. Dia jaga tong kuning tu sampailah tong kuning tu naik atas. Dan korang jangan risau, dia berjaya diselamatkan. Dan jangan nangis-nangis dulu sebab dia tak mati. Korang jangan lupa tau untuk tengok cerita ni, sebab cerita ni memang kelakar gila. Keseluruhan cerita aku bagi 9 star dan untuk ending aku bagi 10 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah jangan pentingkan diri kita sendiri. Pasti akan ada orang tolong bila kita berada dalam keadaan yang susah. Pengajaran yang terakhir adalah tak semestinya perwatakan orang tu jahat. Kita rasa dia memang jahat, sebenarnya dia sanggup korbankan diri dia demi kita. Okey korang, itu saja review aku kali ni. Kalau boleh tolong like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan lonceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.